Ramadan adalah bulan paling istimewa dalam kalender Islam. Macam saya ada gastrik, so saya akan elakkanlah makanan yang bergoreng. Saya tak skip untuk sahur. Lebih mesra dipanggil Dania, anak bongsu dari 3 beradik ini telah disahkan mengidap autisma pada umur 2 tahun 3 bulan. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton wanita hari ini? Tadi Hawa di suara dah lambai-lambai tu. Mungkin ada yang dah menyahut pun lambaian tersebut. Ada yang sibuk ketika ini baru menarik nafas lega lepas hantar anak ke sekolah. Ada yang baru ambil anak dari taska. Tapi tak ada yang buat makan tengah hari kan? Harap lagi tak ada lah. Okey. Dan di mana saja anda berada hari ini 5 Ramadan, pejam celik sekejap sahaja dah masuk ke 5 Ramadan. Kami harapkan anda semua dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera dan sentiasa dalam keadaan yang gembira hendaknya. Betul. Fiza kata pejam celik dah 5 Ramadan, pejam celik juga kita dah masuk hari ke-7 ya sejak kita masuk ke fasa peralihan ke endemik ini. Alhamdulillah banyak kelonggaran telah diberikan, bazar Ramadan pun dah dibuka semula. Kemeriahan dia terasa. Tapi kita masih risau, Fiza. Terutama bila kita tengok tempat ramai orang tapi ada yang pakai pelitup muka jatuh ke bawah hidung, ada yang gantung dekat telinga. Itu yang tak nak Hawa. Itu ini saya pegang pelitup muka ini. Ini juga yang telah dikongsikan. Kalau mungkin ramai juga yang dah lihat di media sosial dan sebagainya kan. Yang mana dalam peralihan fasa endemik ini kita masih lagi diwajibkan untuk memakai pelitup muka. Ini kerana kan kenapa kita perlu teruskan amalan memakai pelitup muka ni, Hawa? Kerana kita bukan saja melindungi diri kita, tetapi kita juga dapat melindungi individu-individu yang berisiko tinggi. Tapi yang paling penting sekali, pemakaian pelitup muka yang betul adalah pelitup muka yang menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Sebab kadang-kadang ada yang dia pakai pelitup muka tapi dia tutup mulut je, hidung dia nampak macam mana tu? Itulah dia kena tutup semua. Saya ni kalau boleh picit betul-betul. Betul. Nampak mancung sikitlah. Tapi sebenarnya mungkin juga Hawa, pemilihan pelitup muka yang betul tu pun penting juga. Sebab kadang-kadang ada setengah jenis pelitup muka. Macam kami di studio ni kan kita masih lagi memakai pelitup muka. Jadi kalau pelitup muka tu yang melekat, dia memang susah untuk kami bercakap. Jadi kami akan pilih pelitup muka yang ada ruang untuk kita bercakap macam inilah. Jadi apa K94. Janganlah pula macam pelitup muka tu kan kadang orang letak kat sini. Ada pelit muka kan digantung kat sini kan macam ni. Jangan tahu bukan macam tu, ada pula yang letak macam ni. Tak. Kita kena pakai pelitup muka tu dengan betul. Dan sekarang ni ada macam juga aksesori kan yang mana kadang-kadang dia ada rantai kan. Jadi tak adalah dia orang kata kotor kalau kita nak makan ke kita letak buka muka kan? Kadang-kadang kita nak solat, kita nak buka pelitup muka, nak pakai semula pelitup muka yang sama ni. Jadi mungkin kita boleh sediakan juga orang kata plastic bag untuk kita letakkan pelitup muka kita ini, kita simpan elok-elok, kemudian kita pakai semula. Betul. Lagi satu kan ada pelitup muka fabric sekarang. Tapi sebenarnya di dalam pelitup muka fabric pun kita kena pakai pelitup muka yang lain. Jadi kalau nak tahu cara yang sepatutnya, pastinya KKM ada infografik tertentu untuk kita ikut. Ya, betul. Ini kalau kita bacakan daripada KKM ni katanya saling menegur secara berhemah. Kalau kita nampak orang lain tu pakai pelitup muka tak betul ke ataupun tak pakai pelitup muka ke, saling menegur secara berhemah sekiranya terdapat individu yang tidak memakai pelitup muka atau memakainya dengan tidak betul. Lakukan amalan solidarity ini bersama kebaikan bersama. Itulah kalau orang tegur. Bukan ambil video viral kan. Betul. Lepas tu kalau orang tegur jangan kecil hati, jangan salah faham, jangan cakap poyo kan. Maksudnya itu adalah untuk keselamatan bersama, insya-Allah. Okey, kita dah kongsikan tentang amalan pelitup muka ini yang harus kita amalkan. Ingatkan ibu ayah kita, atuk nenek kita yang berada jauh dengan kita ni kan, anak-anak kita nak ke sekolah dan sebagainya, kita ingatkan mereka supaya mereka terus patuh kepada pemakaian pelitup muka ini. Kita juga nak kongsikan sesuatu berita gembira berkaitan dengan permata hati ramai dalam kalangan rakyat Malaysia ni. Fiza, saya buka Twitter, trending nama beliau, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kami di Wanita hari ini ingin mengucapkan jutaan
tahniah buat penyanyi tersohor negara ya, berada dalam senarai top 100 most awarded musicians of all time atau 100 penyanyi yang menerima anugerah terbanyak. Tangga ke-27 ya, top 30. Ketepikan Celine Dion dan juga Katy Perry ya. Bukan Malaysia biasa ini. Kita nak ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kita di Wanita Hari ini dan saya kira seluruh rakyat Malaysia amat berbangga dengan pengiktirafan yang diberikan kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza ini. Sekali lagi tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Okey, itu kita dah kongsikan tentang perkara-perkara yang mana itu antara yang tular juga di media sosial yang harus kita titik beratkan, dan kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia juga apabila salah seorang daripada rakyat Malaysia mendapat pengiktirafan sebegitu kan. Hawa. Tetapi kan kita nak bercakap tentang kembali kepada bulan Ramadan inilah. Sebenarnya hari biasa setiap hari pun kita perlu untuk menjaga kesihatan kita. Tetapi di dalam bulan Ramadan ini mungkin ada pelbagailah tindakan ataupun cara untuk kita lebih menitik beratkan. Sebab kan kalau sebelum bulan Ramadan tak pernah tonsil bengkak ke, tekak muka ke, tiba-tiba bulan Ramadan dia jadi macam tu. Tak cukup air pun. Lepas tu gastrik. Itulah sebab ada dalam kalangan mereka ambil kesempatan pada bulan Ramadan ni kononnya nak kurang makan lah, tapi takut kurang sangat pun bahaya juga kan. Jadi apa pemakanan yang sepatutnya supaya kita seimbang walaupun dalam masa yang sama kita betul-betul nak turunkan berat badan ataupun menjaga kesihatan kita dengan sempurna lah. Betul, dan apatah lagi bagi mereka terdiri dalam golongan komorbid seperti yang mempunyai penyakit darah tinggi, kencing manis dan macam-macam lagi jenis penyakit. Apa antara tindakan yang harus mereka lakukan dari segi penjagaan pemakanan. Tapi kita nak kongsikan ini sebentar lagi. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan rangkuman bingkisan TikTok yang sempat dirangkumkan oleh Shikin pada hari ini. Bila kita berpuasa, ada banyak manfaat untuk kesihatan. Antaranya, dia akan bantu dalam penurunan berat badan, bantu untuk mengawal kolesterol dan juga gula, bantu untuk sistem penghadaman dan juga detox. 8 manfaat puasa untuk kesihatan anda. Nombor 1, menurunkan berat badan anda. Nombor 2, membantu mengawal paras lemak dan kolesterol dalam darah. Nombor 3, meningkatkan kecekapan sistem pencernaan. Nombor 4, meningkatkan fungsi otak dan mencegaskan otak anda. Nombor 5, meningkatkan kesihatan jantung anda. Nombor 6, membantu mengawal paras gula dalam darah. Nombor 7, membantu dalam proses detoksifikasi tubuh dan membuat tubuh kita lebih sihat. Nombor 8, meningkatkan imuniti badan jadi anda tidak mudah diserang penyakit. Banyakkan manfaat kesihatan untuk orang yang berpuasa ni. Jadi jangan tinggal puasa, rugi nanti. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Let's go. Don't be shocked. You're shocked? You're shocked? Oh, tu dia macam-macam Macam-macam. Rajin kawan-kawan kita ni buat konten di media sosial, tapi kita suka sebab itu memberi kesedaran dan juga berkongsi kepada orang ramai. Ada ilmu yang dikongsikan juga. Betul. Tapi apa-apa pun sebenarnya yang paling penting sekali kalau anda memang dalam kategori yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu, dapatkan nasihat, dapatkan tips ni daripada mereka yang betul-betul pakar. Betul. Kita kena tanyalah kepada tanyalah kepada pegawai pemakanan ataupun dia cakap tu tanya kepada doktor. Kita jangan suka-suka lihat apa yang ada di media sosial kan. Okey, kita nak kongsikan ini pada hari ini iaitu tentang jaga kesihatan di bulan Ramadan, yang mana apa cara ataupun gaya pemakanan yang sesuai dari segi mereka mempunyai penyakit-penyakit tertentu, dari segi pengambilan insulin, pengambilan ubat-ubatan, bagaimana agaknya. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan anda di Wanita Hari ini. Seperti biasa, hantarkan soalan dan juga komen anda di laman sesama media sosial kami. Di Facebook kami WHI TV3, dan jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram WHI TV3. Sama-sama kita bincangkan sampai sini di WHI. Wanita hari ini. Hari ini.
Ramadan adalah bulan paling istimewa dalam kalender Islam. Di bulan mulia ini, umat Islam akan berpuasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari tanpa makan dan minum. Namun Ramadan bukan sekadar menahan diri daripada lapar dan juga dahaga. Tetapi sebenarnya berpuasa memberi banyak manfaat dari sudut kesihatan yang antaranya bertujuan untuk merehat dan memulihkan sistem pencernaan badan. Mengikut kajian, berpuasa juga adalah salah satu cara untuk melakukan proses detoksifikasi atau pembuangan zat-zat beracun dari dalam tubuh secara semula jadi. Menjaga kesihatan diri sepanjang berpuasa seperti menjaga pemilihan menu sihat bersahur dan berbuka serta tidak meninggalkan sahur, minum air secukupnya, mengamalkan konsep berhenti sebelum kenyang, mengelakkan makanan berminyak dan manis serta bersukan juga adalah antara perkara yang boleh dinikmati sepanjang tempoh berpuasa. Namun apakah sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk mengekalkan kesihatan sepanjang tempoh berpuasa ini? Ya, itu dia sedikit sebanyak sebagai pengenalan untuk perbincangan kita pada hari ini, penjagaan kesihatan pada bulan Ramadan. Bukan saja pemakanan lah, jumlah pemakanan yang kita ambil itu cukup ataupun tidak, sihat ataupun tidak untuk kita. Betul, dan tetapi kita kena berbalik juga kan kepada niat kita berpuasa ini. Janganlah kita ni sampai nak menjaga badan sangat sampai dia boleh menyebabkan perkara-perkara lain. Tapi apa yang paling penting niat kita tu kan untuk kita beramal ibadat di bulan Ramadan ini. Kita nak kongsikan topik kita pada hari ini bersama dengan Puan Nur Hayati Azmi selaku pegawai pemakanan daripada Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Hawa dengan Fiza sihat? Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Sama-sama berpuasa juga. Okey, kita mungkin boleh terus membukalah persoalan kita pada hari ini kan. Kalau kita cakap tentang bulan Ramadan ni, macam Hawa katakan tadi dari awal segmen, ramai juga dalam bulan Ramadan ini selain daripada berpuasa ni ada yang mengambil kesempatan yang sama untuk mengawal porsi makanan, menjaga berat badan dan sebagainya, tanpa kadang-kadang kita sedar bahawa dengan pengurangan kita ambil air, kita nak kita terlalu sukat ataupun kawal pemakanan kita boleh menyebabkan kepada masalah lain. Apa yang boleh dikongsikan? Okey, untuk berpuasa ni, pertama sekali saya akan cakap berkenaan dengan apa makna puasa lah. Okay? So berpuasa ni kalau yang semua orang tahu, maksud dia menahan diri daripada lapar, makan dan dahaga, minum serta perkara-perkara yang dilarang lah daripada daripada perkara yang membatalkan puasa kan. Okay. So berpuasa ni sebenarnya kalau tengok tadi pun banyak dia punya faedah, banyak kebaikan dengan berpuasa ni. Okay? Salah satunya yang paling orang tunggu, menurunkan berat badan. Paling orang tunggu menurunkan berat badan lah. Tapi cara nak turunkan berat badan semasa berpuasa tu, itu yang paling utama sebenarnya. Sebab macam Fiza kata tadi, ada yang terlalu kawal porsi sampai nak petang nak hujung tu dah rasa hypo dah kan, dah rasa macam gigil kan. Okey, so macam mana cara yang betul sebenarnya kita nak turunkan berat badan semasa berpuasa ni? Yang pertama, sahur jangan tinggal. Sahur jangan tinggal. Sahur makan lemak ketam ke macam mana? Alamak. Boleh, tak ada masalah. Okey. Tapi cara dia masih kita amalkan. Of course, dia punya porsi dia suku-suku separuh. Seperti yang tadi dicadangkan oleh KKM. Kan? Tapi orang kata janganlah kalau nak makan lemak masak ketam tu, kuah masak lemak tu dijadikan macam banjir pada nasi tu. Itu tak boleh lah. Itu bukan turun berat badan, dia tambah lagi berat badan. Okey, kan kadang-kadang kita digalakkan untuk makan kurma. Betul. Dan mungkin mereka makan kurma 2 biji, minum air. Tapi kalau boleh kita nakkan tenaga yang lebih pada siang hari juga. Kan? Betul. Okey. Kurma memang kita tahu bila bulan berpuasa ni, kurma adalah salah satu makanan yang sunnah. Dan jadi orang kata wajib bila berpuasa tu kan. Okay? Tapi kena ingat untuk mereka yang tidak berpenyakit, kurma kalau 3 biji pun, 3 biji yang lebih kurang anggaran berat 21 gram, dia telah membekalkan 60 kalori.
Tetapi kena ingat kurma dia kita kata dia memberikan tenaga segera sebab dia adalah karbohidrat, simple karbohidrat. Okey, so bila kita makan dia terus bagi tenaga pada kita. Yang kedua, dia ada vitamin. Vitamin A, B, ada mineral yang diperlukan oleh tubuh badan dan dia juga kaya dengan serat. Tetapi kurma bukanlah pelengkap. Okey, untuk melengkapkan hidangan kita, kita kena ada karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey. So 3 benda ni dan serat, satu lagi serat. Okey. So 4 perkara ni kena ada semasa bersahur dan berbuka. Okey. Itu kadang-kadang kita ni kena berborak, bertanya dan bercakap dengan mereka yang lebih pakar lah kan. Bukan kita sendiri-sendiri buat eksperimen kat diri kita. Tapi itu bercakap tentang orang yang sihat. Tetapi kita juga tidak melupakan bagi mereka yang mungkin dalam kategori ataupun golongan yang tidak sihat. Ada penyakit-penyakit tertentu. Ada orang yang memang ada masalah gastrik yang teruk seperti GERD, reflux dan sebagainya. Ada orang yang memang mempunyai masalah darah tinggi ataupun kencing manis yang sehingga terpaksa memerlukan suntikan insulin. Ini yang paling penting sebenarnya. Ada orang yang dia dah biasa, dia dah tahu dah. Dah boleh adjust dah pukul berapa nak injek insulin, nak kurangkan dia punya dos insulin dan sebagainya, dia dah boleh adjust sendiri. Tapi ada juga dalam kalangan mungkin ibu ayah kita yang baru je menggunakan insulin ataupun golongan ibu-ibu muda, ibu yang hamil dan sebagainya yang memerlukan bantuan suntikan insulin ini. Bagaimana sebenarnya kita nak sama-sama mempelajari cara terbaik untuk kita mengawal diri kita ketika bulan puasa ini? Okey, untuk mereka yang kita kata dalam golongan comorbidity inilah kan. Okey, perkara pertama apabila anda nak berpuasa, especially kepada pesakit yang dia punya bacaan gula tidak terkawal ataupun tidak stabil, okey, dia perlu dapatkan nasihat daripada doktor dulu. Dapat nasihat doktor, mungkin doktor akan refer kepada dietitian, kepada pegawai farmasi, kepada diabetic nurse untuk diajar, dididik macam mana nak berpuasa, cara-cara nak makan, nak kawal ubat, nak guna ubat semasa berpuasa. Tapi apa-apa pun bergantung kepada nasihat doktor. Kalau doktor kata okey, you boleh berpuasa, dipersilakan. Tapi kalau doktor kata you tidak layak berpuasa atau tidak sesuai berpuasa, kita kata itu tak boleh lah. Ataupun kadang-kadang kalau kata dah cuba berpuasa tapi tak boleh, mungkin boleh lah kan kita tengok keadaan diri kita juga kan. Kalau untuk orang yang gastrik, biasanya bulan puasa ni paling utama yang orang paling takut gastrik lah kan, sebab kita tak makan kan dalam 12 ke 20 jam macam tu kan, bergantung pada negara lah kan. Untuk mereka yang ada gastrik ni, sahur nombor 1 jangan tinggal. Dan sahur tu kena kaya dengan fiber ataupun serat. Maknanya dia kena makan sayur, makan buah selain daripada nasi. Oat boleh, nasi ataupun dengan protein lah. Okay? Itu yang pertama. Air kena cukup. Air kena cukup. And then apabila berbuka, dia kena segerakan berbuka. Dia tak boleh melambatkan berbuka. Tapi masa sahur dia boleh lambatkan sahur. Maknanya melambatkan sahur, segerakan berbuka. Itu tips. Supaya lambat sikit lah, tak rasa lapar sangat. Tapi nak tahu juga apa jenis antara makanan yang perlu dielakkan bagi orang yang gastrik ni, sebab ialah maknanya kita ni bulan puasa kan, keinginan kita tu dia melebihi daripada pelampau kadang-kadang. Jadi kadang-kadang ada benda-benda yang tak seharusnya kita makan ataupun kita elakkan, kita dah makan waktu berbuka puasa. Ini kita nak kongsikan sebentar lagi, tapi sebelum tu awal kita nak dengarlah macam mana kawan-kawan kita kat luar sana jaga kesihatan mereka sepanjang bulan Ramadan ni. Jom kita dengarkan. Pada pendapat saya, penjagaan kesihatan dalam bulan puasa dapat kita lihat dari pelbagai aspek. Salah satu contoh, puasa dapat mengurangkan paras gula dalam badan kita. Kita dapat kontrol waktu makan kita lah. Sebab selalu kalau kita tak berpuasa ni, kita akan makan 3 kali sehari. So bila kita puasa ni, kita akan ambil sahur. Sahur ni umpama sarapan. Sebab sarapan kan penting untuk permulaan hari kita. So dia akan beri peluang pada badan kita untuk mencerna dengan lebih sempurna. Memastikan tubuh badan kita bersedia untuk melalui fasa puasa pada siang hari, dan dalam masa yang sama memastikan tubuh badan kekal cergas dalam melakukan aktiviti seharian. Kita nak elakkan daripada perut kita ni kelaparan amat sangat, ataupun gastrik, ataupun kepala jadi pening, ataupun kita sebut kelesuan melampau, ataupun sampai kita hilang tenaga. Itu yang kita nak elakkan, dan itulah yang kita kena jaga. Menjaga kesihatan semasa bulan puasa ialah saya akan kurangkan makanan yang berminyak, makanan yang pedas-pedas ataupun minuman yang bergas. Untuk elakkan perut terlampau lapar, hilang tenaga ataupun berlakunya gastrik adalah yang pertama yang saya tak skip
untuk sahur dan saya lewatkan sahur. Bagi kita, cara kita untuk menjaga kesihatan ketika bulan puasa ni, pertama sekali pastikan mengambil makanan-makanan yang berkhasiat. Lepas tu berbuka pun mungkin berbuka dengan kurma dahulu. Kemudian kita punya tidur pun kena cukup. Macam saya ada gastrik, so saya akan elakkanlah makanan yang bergoreng, makanan pedas, minuman bergas, dan saya akan berbuka dengan makanan yang tidak terlalu banyak. Alamak, kena elak makanan pedas ke? Itu favourite tu. Itu macam mana? Nasib baik Puan Yati ada dekat sini untuk sembang-sembang dengan kita macam mana. Tapi kita nak fokus kepada mereka yang gastrik dululah. Makanan apa yang perlu dielakkan untuk mereka yang gastrik ni? Okey, untuk mereka yang ada gastrik lah. Okay, semasa bersahur, seelok-eloknya elakkan makanan yang kita kata yang pedas, makanan yang tinggi dengan minyak ataupun lemak. Okey. Lagi satu kita makanan yang berempah. Berempah. Kari, kurma. Kari, yes. Apa tu kalau macam ikan perkasan boleh? Ikan masin boleh? Ikan masin kalau mereka yang ada darah tinggi tu kena elak lah. Secubit je, Fiz. Ya, betul. Tapi kan, kalau pagi kan? Itulah pembuka selera sebenarnya. Okey, jadi dari segi minuman pula, ada tak minuman-minuman yang perlu dielakkan bagi mereka yang mungkin mengalami masalah sakit perut, yang perut berangin semua tu? Kadang-kadang lepas buka puasa, selepas makan ataupun rasa nak muntah dan sebagainya kan? Okey. Untuk kalau minuman pula, mereka ni digalakkan kalau boleh elakkan minuman berkafein. Minum berkafein, minuman bergas, ataupun apa-apa makanan yang boleh kata yang membuatkan gas dalam perut. Sebab kadang orang gastrik ni kita kena tengok secara individu juga. Okey, secara general apa yang saya cakap tadi, tapi ada setengah pesakit gastrik ni kadang-kadang contoh dia makan apple secubit segigit dia pun dia dah ada rasa gastrik tu kan. Tu it depends on ikut orang. Sebab tu kadang-kadang kalau kita cerita ke orang tak percaya kata orang macam tak saya tak pun. Sebab memang lain orang lain. Contoh kita makan, lepas kita makan kita dah tahu kita tak boleh makan senawan, tapi senawan tu favourite kita. Lepas kita makan akhirnya kita akan terbaring kerana perut kita sakit. Okey, itu bagi mereka yang mengalami masalah sebegini. Ada juga dalam kalangan masyarakat yang hari ini yang kalau kita lihat ramai juga yang pernah mengalami ataupun sindrom long covid ni. Kalau bagi mereka yang ada long covid ni kadang-kadang ada macam-macam perkara juga. Kadang-kadang kita rasa macam sakit perut, kadang-kadang kita rasa macam sakit kepala, kadang-kadang kita rasa macam mengah, susah nak bernafas dan sebagainya kan. Adakah dalam tempoh bulan puasa ni faktor pemakanan juga harus dititik beratkan bagi mereka yang pernah dijangkiti COVID-19? Betul. Saya setuju dengan apa yang Fiza katakan tu. Okey, untuk mereka yang kita kata yang sedang dijangkiti, yang telah pun dijangkiti post COVID lah kita kan. Okey. Makanan yang kita kata yang digalakkan untuk mereka adalah makanan yang tinggi vitamin. Terutamanya vitamin C untuk boost balik imun sistem kita. Buah-buahan lah maksudnya. Buah-buahan, sayur-sayuran. Okey. Digalakkan mereka untuk makan yang itu. Tapi sekiranya mereka ada penyakit diabetik, post COVID pula tu, okey, pengambilan buah tu perlu dikawal. Masih mengikut cara pemakanan seperti diabetic patient lah. Ada buah yang tak boleh, harus dielakkan. Saiz porsi kena kontrol. Dan sekarang ni kita nak tolong dekat kawan-kawan kita yang sibuk, baru balik dari pejabat, lepas tu ke bazar Ramadan kan. Makanan yang dijual di bazar Ramadan lain dengan yang kita masak kat rumah. Kita boleh kontrol gula, kontrol garam kan. Kalau boleh Puan Yati kongsikan tip kepada mereka lah. Makanan yang berminyak ke, tip-tip untuk membeli di bazar Ramadan. Okey. Apabila kita sebut bazar Ramadan ni, perkara pertama yang kita kena tengok fasa peralihan endemik ni, satu, nak pergi tu kedai tu ramai orang tak? Kalau ramai orang, elakkanlah sebab kita masih kena jaga SOP lagi. Okay. Kita belum endemik lagi tahu. Kita baru nak peralihan. Yang kedua, apabila kita pergi ke bazar Ramadan tu, saya tahu makanan memang sangat banyak. Okay. So, mungkin kita boleh plan. Okay, kita adakan menu lah dalam satu bulan. Hari ni nak beli apa, besok nak beli apa, lusa nak beli apa. Okay, kita boleh plan macam itulah. Dan kita boleh pilih makanan yang sihat. Contoh, popiah basah. Okay. Apa lagi? Mungkin kalau nak beli roti john boleh, tapi mungkin boleh cakap dengan peniaga tu, tak nak mayonis, kurangkan sos, tak nak mayonis. Extra. Lebihkan sayur kan. Macam itulah. Kalau misalnya kata kita beli lauk pula di bazar Ramadan, saya faham takkanlah kita nak kata, Kak tak nak minyak, takkanlah kita cakap macam tu kan. Akak goreng sayur pakai minyak je apa. Takkanlah kan. Okay. So tak apa, kita beli je. Bila balik rumah, kita sendiri buang minyak yang kita nampak
Sebab kita pun kena faham bagi mereka yang berniaga di Bazar Ramadan ni kan, dia masak tu untuk ramai orang, bukan untuk kita seorang kan. Jadi kita pun kena memahami mereka. Di penghujung perbincangan kita ini, bagaimana kita nak didik diri kita dan juga penonton-penonton kita ini dalam bulan Ramadan ini penting untuk kita menjaga kesihatan kita. Sebab saya kira bulan Ramadan ni mungkin klinik ataupun hospital dia kurang sikit orang datang. Nanti lepas raya mungkin lebih ramai. Jadi bagaimana kita nak mendidik diri kita bahawa kesihatan ni tak kira lah bulan apa pun, kita memang kena jaga. Dan yang paling penting juga untuk kita kawal porsi dan juga cara pemakanan daripada buka puasa, moreh dan juga bersahur itu. Alright. Sebenarnya bulan puasa ni adalah satu bulan yang sangat bagus untuk kita mula mendisiplinkan diri berkenaan dengan pemakanan kita sebenarnya. Okey. So apabila kita mulakan macam tu, bila kita pilih makanan yang bernutrisi dan berkhasiat, saiz porsi kita kawal. Of course suku-suku separuh seperti KKM cadangkan. Tapi kalau suku-suku separuh 2 pinggan sekali je tahu. Bukan 2 round tahu. Boleh. Alright. Yang seterusnya pengambilan serat yang tinggi, sayur-sayuran terutamanya dan buah-buahan mengikut saiz porsi kalau mereka yang ada diabetik. Okey. Pengambilan air yang mencukupi. Bulan puasa ni biasanya pengambilan air itu kadang kurang kan. Air manis ke air kosong sebenarnya? Air kosong. Green tea boleh? Green tea boleh tanpa gula. Air kosong ke? Kosong. Okey, kita teruskan. Alright. Kalau boleh kita kata bila makan tu janganlah gelojoh sangat. Kunyah secara perlahan-lahan. Okey. Dan kita kata makanan yang manis tu, inilah bulan yang bagus sebenarnya kalau kita nak kontrol pengambilan makanan yang manis. Tapi kalau bulan puasa kebiasaannya dia macam ada 8, kalau sebelum ni macam tak makan kuih pun tak apa, tapi kalau bulan puasa kena ada 18 jenis kuih. Semua dia nak rasa. So kita kena kita kata pemilihan kuih pula lah. Contoh macam popiah basah okey, kuih apam kan, okey, tak ada masalah. Okey. Dan lepas tu minuman yang kita galakkan, of course plain water, air yang tanpa gula. Tapi kalau misalnya kata kita kata penonton dah rasa hypo dan menggigil dah apa semua tu, itu boleh lah. Guna sikit boleh lah kan? Kan. Sebab kita kalau pergi ke Bazar Ramadan tu, kita nampak balang air tu yang beratur, ada banyak balang batu dengan air ais dia yang basah-basah tu kan. Warna sangat sekali boleh kot, sebulan sekali je. Maksudnya sebulan sekali hari-hari. Tak boleh. Okey. Jadi banyak-banyak Puan Yati kerana bersama kita hari ini, macam-macam lah yang kita belajar hari ini tentang portionnya, tentang mereka yang berpenyakit mungkin kencing manis, darah tinggi, apa yang perlu dielakkan, dan harap-harapnya memberi manfaat buat anda semua. Itu dia Puan Nur Hayati Azmi, pegawai pemakanan dari Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Terima kasih. Sama-sama. Selamat menunaikan ibadah puasa. InsyaAllah. Okey, baiklah. Dan kita nak teruskan wanita hari ini dengan borak mak-mak Similac IntelliPro. Apa yang diborakkan tu? Jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang tonton Borak Mak-Mak dibawakan khas oleh Similac IntelliPro. Ya, masih Borak Mak-Mak. Anda tak salah. Jangan tukar siaran tu kalau nampak tajuk ni. Kita ni sebagai mak-mak kena tahu juga peranan bapa. Berbeza dengan si ibu, bapa lebih tegas dalam mendidik anak-anak. Yalah, kita ni mak-mak cepat je rasa tak sampai hati tau. Kalau anak tak nak dengar cakap kita, siapa lagi yang orang cari? Bapa dia orang juga. Tapi kalau tersilap langkah, risau anak kita akan jadi takut, jadi memberontak. Yalah, dah lah PKP, jarang keluar rumah, tak jumpa orang keliling, sudahnya bercakap pun jadi malu, tak ada keyakinan langsung. Ada ni yang bawa keluar rumah menyurup-nyurup belakang mak bapak. Macam mana nak selesaikan? Jom kita borak lebih lanjut dengan tetamu jemputan kita, Dr. Chen Siong Ting, pakar diet dari Universiti Perubatan Antarabangsa dan juga Ama Baharin. Apa khabar? Khabar baik. Baiklah Ama. Ama adalah bapa kepada 2 orang cahaya mata, betul? Jadi nak kongsikan sikitlah kepada penonton ni, apa aktiviti yang Ama lakukan dengan anak-anak untuk merapatkan hubungan? Saya cuba susun jadual saya sebaik mungkin untuk luangkan masa bersama keluarga kalau tak ada syuting. Aktiviti yang biasa di rumah, saya akan pastikan diorang ni aktif. Kita ada beli slide doktor kat rumah sebab saya nak bagi dia aktif di rumah. Saya tak nak dia macam duduk fokus pada satu benda kan. Dia ada buat aktiviti bersama abang dan adik lah berdua. Itu pentinglah bagi saya biar diorang bergerak aktif di rumah. Tapi kalau anak-anak kena marah ataupun lepas diorang buat salah, macam mana Ama nak menenangi balik hati anak-anak tu? Okeylah. Kalau anak kena marah, biasanya lah kena marah dengan mak, dia akan lari dekat
bapak dia. Kalau bapak dia marah, mungkin dia lari kat mak dia. Cuma saya nak share lah dengan penonton semua. Kalau sesuatu benda yang kita tegur buatkan dia merajuk tu, kalau boleh, katalah saya kata benda tu tak boleh, sampai dekat mak, mak pula jangan kata benda tu boleh. Cuma bagi tahu dia apa benda yang dia buat tu salah. Selalu berborak dengan dia, mungkin cari ruang satu sudut dekat rumah tu, tempat yang mungkin tak ada orang, dan bercakap dengan dia. So kalau boleh macam itulah, kena ada communication dengan anak. Ni ramai yang nak tahu ni macam mana didik anak supaya dia tampil yakin bila berhadapan dengan orang ramai. Okey, macam saya sendiri, saya selalu bawa anak-anak saya keluar bercampur dekat tempat yang saya rasa tak sesak dengan keadaan yang sekarang ni. Mungkin petang-petang di playground. Jadi dia terbuka minda dia untuk dia tengok perangai ataupun gelagat anak-anak yang lain. Dan kalau dekat rumah kita berkomunikasi dengan dia, walaupun yang kecil tu masih lagi pelat-pelat, cakap pelat, tapi kita cuba bercakap bahasa yang betul dengan dia supaya dia faham, dia boleh tahu bahasa yang sebenar. Jangan dia pelat, kita pun pelat, nanti sampai besar mungkin lambatlah dia nak dapatkan sesuatu tu. Yalah, kita ibu bapa ni memang kena sentiasa support anak-anak untuk tampil lebih yakin. Jadi kita nak bertanyalah pada doktor yang duduk Ayu di situ, katanya sedang mengandung anak pertama, betul? Mira, ya betul. Doktor, macam mana pentingnya peranan bapa ni dalam membesarkan anak-anak? Okey, bapa-bapa memainkan peranan yang amat penting dalam membesarkan anak. Sebab bapa-bapa kita ni ialah tiang kekuatan dalam memberi kasih sayang, dalam memberi sokongan, selain hanya mendisiplinkan anak. Okey, yang ni semua boleh membantu dalam perkembangan minda, kognitif, pemikiran dan juga emosi anak-anak. Selalunya lah kan, kalau bab-bab pemakanan ni mesti anak-anak akan datang dekat mak. Tapi macam mana pula bapa dapat membantu pada anak-anak yang memilih makan ni? Okey, bapa-bapa pun boleh menjadi teladan yang bagus dalam memupuk tabiat pemakanan yang sihat dalam kalangan anak-anak. Sebagai contoh, jika anak tak suka makan sayur-sayuran, first thing yang pertama, adakah bapa makan sayur? Ya? Bapa makan sayur tak? Bagus. Okay. Jika bapa makan sayur, anak pun akan ikut. Jika ada masalah lain seperti tak suka sangat makan sayur, okey, kita ajak anak-anak pergi beli sayur, menerusi cara-cara ini memupuk tabiat pemakanan yang sihat dan seimbang dalam kalangan anak-anak. Itulah dia tugas ibu bapa. Dan apakah doktor panduan nutrisi yang para bapa perlu tahu ni untuk membantu menjaga pemakanan anak-anak? Okey, saya bagi satu tips yang sangat senang. Okey, piramid makanan, Amal kenal ke piramid makanan? Bagus. Okey, yang segitiga tu. Okey, yang piramid makanan menjadi satu panduan yang sangat simple bagi ke aras dia dan bagi hidangan yang secukupnya, bagi makanan sayur-sayuran, buah-buahan, yang biji nasi, protein dan sebagainya. Kenalkan mereka dengan makanan yang sihat. Mungkin lepas ni kita bolehlah beli piramid makanan tu tampal kat dinding. Biar anak-anak belajar dan diorang nampak kan. Daddy boleh conteng di dinding tu. Alright, terima kasih. Itulah dia. Paling penting kena ada komunikasi yang baik antara si bapa dan juga anak supaya terpupuk rasa percaya dan selamat. Dalam masa yang sama, boleh pantau perkembangan serta masalah anak. Semua ini dapat bantu perkembangan yang baik untuk minda dan juga emosi anak-anak anda. Baiklah, terima kasih kepada tetamu jemputan dan saya Amira Rosli. Assalamualaikum dan jumpa lagi di episod Borak Mak-Mak akan datang. Wanita hari ini, wanita hari ini. Tanggal 2 April setiap tahun, pasti kita akan diingatkan tentang Hari Kesedaran Autisma yang disambut seluruh dunia bagi meningkatkan kesedaran terhadap individu yang menghidap autisma. Autisma atau gangguan spektrum autism ini adalah merupakan gangguan perkembangan saraf neuro yang mempengaruhi kemampuan seorang kanak-kanak dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial dan mempunyai tingkah laku berbeza berbanding kanak-kanak normal lain. Namun banyak keistimewaan yang dimiliki oleh mereka ini yang dapat dicungkil kerana mengikut kajian, golongan ini cenderung mempunyai minat kepada sesuatu perkara.
Seperti adik Amira Dania, kecenderungan beliau terhadap lukisan telah membuahkan hasil apabila mampu menghasilkan lukisan akrilik yang memukau setanding dengan pelukis terkenal sedia ada. Lebih mesra dipanggil Dania, anak bongsu dari 3 beradik ini telah disahkan mengidap autisma pada umur 2 tahun 3 bulan. Memiliki kelainan keupayaan berbanding adik-beradik lain, namun Dania mempunyai sentuhan magis sehingga hasil lukisannya telah berjaya dibawa sehingga ke peringkat antarabangsa untuk dipamerkan. Selain daripada melukis, Dania juga dilihat meminati aktiviti seni seperti menyanyi choir dan juga mahir bermain alatan muzik. Siapa sebenarnya Amira Dania ini? Siapakah pendorong di sebalik kejayaannya? Wah, kita nak bagi tepukan kepada Amira Dania. Okey, Dania seperti yang kami kongsikan di trivia tadi itu berusia 17 tahun dan kalau dapat anda saksikan di studio di sebelah hawa hasil-hasil lukisan yang cantik ni dan juga di depan kami ni, ini adalah hasil lukisan daripada Dania sendiri. Apa khabar Dania? How are you? Fine, thank you. Okey, kita juga bersama dengan ibu Dania iaitu Profesor Madya Dr. Azlina Masda. Assalamualaikum, apa khabar? Salam, baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Okey. Kita bercakap tentang 2 April merupakan sambutan Hari Kesetaraan Autism Antarabangsa kan, dan ini juga kita nak cakap kepada penonton-penonton kita bagaimana sebenarnya untuk kita sebagai ahli masyarakat juga mendidik diri kita untuk bersama-sama dengan anak-anak yang cukup istimewa ini yang mempunyai pelbagai kelebihan mereka sendiri kan. Kita nak tanyakan kepada doktor sendirilah. Bila kita bercakap tentang autism ini, ada orang faham, ada orang tak faham. Tetapi sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang pengamal perubatan, bagaimana kita nak didik masyarakat kita tentang autism itu sendiri? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan soalan tu. Okay, basically daripada pengalaman lah yang saya lalui kan, mula-mula sekali kita kena daripada parents sendiri, kita kena terima kenyataan dan kita kena maksudnya kita kena kuat diri kita sendiri sebelum kita berupaya untuk actually educate the community. So maksudnya so bila kita dah kuat, kita dah terima dan kita dah boleh bangun sendiri dan boleh orang kata kuat di dalam, so kita start bercampur dengan orang lain. Maksudnya bercampur tu mula-mula dengan immediate family. So immediate family memang kena terima. Ibu, ayah, adik-beradik, atuk, nenek, pakcik-makcik, yang tu memang kena terimalah yang anak ni autisma. Okey, lepas tu bila kita dah situ, maksudnya bila kita dah kuat dalam community, dalam kita punya own family unit, kita memang ada hantar macam kalau macam Dania akan pergi sekolah. So dengan sekolah tu dia boleh improve, lepas tu pergi terapi. So community yang kat luar ni macam Dania, saya memang bawa dia keluar daripada dia kecil lagi. Macam biasa? Macam biasa. Sama dengan anak-anak saya yang lain. Jadi dengan kita bawa dia keluar tu, maksudnya macam, of course dia adalah dia punya moment kan. Dia punya yang good, the bad one, semua tu. So basically kalau kita dengan cara tu kan, kita rasa, macam saya rasa masyarakat akan lebih sedar bila kita bawa dia keluar. Sebab kalau kita tak bawa dia keluar kan, masyarakat macam tak tahu macam mana budak autisma ni. Sebab dia orang muka macam Dania kan comel. Saya selalu cakap dia macam comel makna kan. So macam kalau tengok tiba-tiba dia menjerit kat tepi jalan kan. So macam kenapa budak ni menjerit? Tetapi kalau kita tak selalu bawa dia keluar kan, macam mana kita nak kesedarkan masyarakat. Lepas tu macam program-program. So kalau ada jemputan Dania untuk program, saya memang selalu kalau seboleh upaya saya akan cuba untuk attend. Kalau saya ada masa terluang kan, memang saya akan cuba attend. Itu salah satu cara yang saya rasa sangat berkesan untuk educate the community. Okay. So, Dania, you can sing, right? Yeah. You want to sing? Okay. Sing a song. Yeah. What song do you want to sing? What song do you want to sing? Paprika. Okay, Paprika. Okay, 1, 2, go. Yeah, lyric. Oh, lyric. Okay. You can find the lyric first. No need lyric. It's okay. What you remember? Wi-Fi. Wi-Fi. No Wi-Fi kat sini. Anything that you remember? If you don't remember Paprika, anything else? Wi-Fi. 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 You don't have Wi-Fi here, sayang. Wi-Fi. Anything else you remember? Wi-Fi. Wi-Fi not here. Okay, Paprika. Not lyrics. Okay, choir song. What you sing with the choir, Teacher Joanne? Okay. No lyrics. No lyrics. No lyrics, Then okay. Just remember. Memory.
Not lyrics. Not lyrics, yeah. Memory. Choir? Memory. Yeah, choir song. Memory. Choir song? Anything in the choir song? Okay. 1, 2. No lyrics. No lyrics. Wi-Fi. No Wi-Fi. No Wi-Fi. Okay. It's okay. Okay. Kejap lagi. Kejap lagi. Alright. Tapi kalau kita tengok Akari kuniri hashai da michi aoba no mori ga kake mawaru asobi mawai hizashi no machi dareka ga yonderu natsu ga kuru kage ga tatsu anata ni aitai mitsuketa no wa chiban boshi ashita me haru kana. Itu dia Amira Danya. Hareta sora nitane omako haruya yumi o ikai no nara kokoro asobasi anata ni toroke. Memang cukup bakat Fiza, bukan saja pandai bernyanyi, pandai melukis lagi. Dan bila kita tengok Prof cukup tenang sekali sepanjang membesarkan Dania kan. Dan macam mana Puan tahu tentang kelebihan-kelebihan yang Dania ada? Okey, Dania masa kecil kan kita start terapi. So kita tahu dia autism daripada umur dia 2 tahun 3 bulan lah, alhamdulillah. So daripada 2 tahun 3 bulan tu, dalam 2 tahun setengah tu kita dah start terapi. So terapi tu masa tu adalah kita panggil ABA, which is Applied Behaviour Analyst Therapy. So it's one-to-one therapy yang datang kat rumah, yang teach dia 4 jam satu hari. So from that teaching kan, dia macam terapi tu kita perasan dia suka doodle. So dia start doodle. Lepas tu doodle tu mula bulat-bulat je. Lepas tu dalam umur 4 tahun kot baru dia start lukis kartun characters dia. So since then we know dia suka melukis rupanya. Itu satu. Lepas tu saya memang kira macam expose dia kepada berbagai aktiviti lah masa dia kecil dulu. So dia ada swimming, piano, menyanyi, menari, ballet, naik kuda, apa semua saya buat. Nak tahu minat dia. Sebab tak tahu mana dia nak kan, sukan semua dia masuk. Semualah saya cuba. So macam daripada tu kita tengok mana yang lebih bawa dia kan. So yang nampak memang berkesan sangat adalah melukis. Dia memang suka melukis. So itu yang bila dia dah besar sikit, dah boleh rasa boleh masuk kelas kan. Umur dia 10 tahun saya start masukkan kelas. Okey. Itulah mulanya. Itu kelebihan yang dapat dilihat daripada Dana. Saya percaya dari ibu kepada seorang ibu lagi yang penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini yang mungkin mengalami perspektif ataupun keadaan yang sama ketika ini. Ada yang mereka buat pertama kalinya, tak tahu mana nak pergi, melalui fasa-fasa pelbagai rasa dalam jiwa kan, yang saya kira doktor pun telah melalui fasa tersebut. Bagaimana kita nak bantu ibu-ibu ini bahawa sebenarnya anak-anak ini ada keistimewaannya. Walaupun autism ini ada spektrum yang berbeza-beza, jadi masyarakat pun perlu mainkan peranan dalam sama-sama kita membantu ibu bapa dan juga anak-anak autism ini. Dan bagaimana juga daripada ibu-ibu ini untuk mendapat kekuatan kalau mereka perlukan sokongan, bantuan untuk terus mendidik dan juga membesarkan anak autism ini. Okey, kalau dalam komuniti autisma sendiri memang ada banyaklah support group kan, macam yang kalau macam saya, anak saya dalam NASUM, so kita ada NASUM Parents, and then kita ada join Autism Cafe Project, so dalam tu pun ada memang parents yang very strong. And then dalam Facebook ada Autisma Malaysia, dia orang memang ada very good support group inside the Facebook tu. Yang tu memang kalau baca macam-macam ada kat situ. So dari sana kita boleh belajar. Lepas tu macam kat sekolah lah, parents di keliling sekolah tu. So tu dalam komuniti autisma. Tapi macam kalau katalah sekarang ni kesedaran banyak, ada banyak cara untuk kita buat assessment. Kalau kata macam kat sekolah kan contohnya, cikgu-cikgu kat sekolah sekarang pun dah macam aware, and dia orang pun macam boleh tengok manakah pelajar yang rasa macam perlu bantuan. So dia orang akan suggest dengan parents. So maksudnya kalau ikutkan, bila kita dah suggest kat parents ada sesuatu anak ni perlu untuk dibawa kepada pakar kanak-kanak untuk di-assess ke, mungkin boleh duduk sekejap dan fikir, mungkin betul kot kita bawa anak ni untuk assess. So bila assessment tu yang penting tu actually untuk tengok mana diagnosis dia. Sebab kadang-kadang tak semestinya autisma, mungkin just delay speech saja. Mungkin hanya sekadar
something else yang bukanlah autisma. So tak semestinya bila kita bawa assessment tu dia punya diagnosis adalah autisma. Kalaupun diagnosis autisma, tak apa. Kita dapat diagnosis tu lagi bagus sebab kita senang nak menjurus ke arah mana kita nak bawa anak kita. Itulah saya rasa penting. Yang penting kita tahu bagaimana cara untuk kita bantu anak kita ini untuk ada survival skill mereka untuk mereka meneruskan kehidupan mereka di masa akan datang. Paling penting di peringkat awal juga. Terima kasih banyak-banyak Prof. Madya, Dr. Azlina Mazda kerana bersama kita hari ini bersama dengan Amira Dania juga menghiburkan kita di WHI hari ini dan juga memberi kesedaran dan perkongsian buat ibu-ibu dan bapa-bapa di luar sana. Dan Hawa, saya kira ramai juga dalam kalangan penonton yang tertanya-tanya bagaimana untuk mereka melihat sendiri hasil karya daripada adik Dania kita. Ada beg dan juga lukisan-lukisan ini. Anda boleh terus pergi ke Instagramnya di Dania Art, DANIEA ART. Seperti yang tertera di kaca TV ketika ini, ada lukisan-lukisannya. Boleh dibeli juga ya, Doktor ya? Boleh. Okey, jadi apa kata kita sambil-sambil anda tengok lukisan-lukisan tu, saya berkenan yang bunga warna pink tu. Yang tengah tu. Okey, kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini. Thank you Dania, thank you Doktor. Terima kasih. Thank you Doktor. Wanita hari ini. Hari ini. Seikhlas hati, kita kongsi. Semoga senyuman dan kegembiraan terus bersemi di dalam hati. WHI mengadakan kempen WHI Kongsi berupa keperluan Ramadan dan Hari Raya buat golongan memerlukan. Hantarkan sumbangan anda selewat-lewatnya pada 23 April 2022. WHI sama-sama kita kongsi. Kalau anda nak kongsi dari segi kepakaran, dari segi barangan, keperluan Hari Raya, semua anda boleh terus hubungi di nombor yang tertera. Ya, sebab ramai yang memerlukan kan. Sebab sebelum ni ada bencana banjir dan pastinya dengan sebelum ini pandemik COVID-19, ramai yang terkesan. Jadi kita bantu selagi yang kita boleh. InsyaAllah. Baik, nampaknya Fiza berdiri sebelah lukisan yang dia nak tu. Lukisan kegemarannya yang dilukis oleh Dania. Saya kan daripada jauh, sebenarnya daripada sebelum kita on air tadi dah ada lukisan ni. Dah memang nampak sejuk je hati tengok lukisan dia sebab dengan warna dia. Memang kalau kita lihat adik Dania ni sangat-sangat berbakat lah kan. Jadi kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada adik Dania dan Hawa esok. Esok kita akan kembali lagi di WHI Hikayat Perkahwinan. Wow, mempertahankan pasangan. Okey, kalau cakap tentang mempertahankan pasangan ni, sejauh mana kita nak mempertahankan pasangan kita dan dalam situasi bagaimana harus kita pertahankan pasangan kita, itu yang akan sama-sama kita kongsikan dan bawakan esok di Wanita Hari ini. Tepat jam 12 tengah hari seperti biasa. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia menyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi sekal hati dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya